Baiklah, kamu telah membaca muka surat 13 dan 14 daripada buku teks Bahasa Arab. Jadi, pelajaran kita pada hari ini adalah menguji kemahiran membaca ayat mudah dengan bacaan yang betul. Di akhir pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak kamu semua boleh membaca ayat mudah dalam petikan di muka surat 13 dan 14. Baiklah, sekarang Ustaz akan bantu kamu untuk membaca bersama-sama petikan dan kamu menyemak sama ada bacaan kamu tadi betul ataupun tidak. Bagi murid-murid yang tidak boleh membaca, Ustaz nak kamu ikut bacaan Ustaz sekarang. Kita mulakan dengan yang pertama. Madza taf'alu ya Ahmad? ماذا تفعل يا أحمد؟ أنا أنظف فنجانا. أنا أنظف فنجانا. Yang kedua, ماذا تفعلين يا منى؟ ماذا تفعلين يا منى؟ أنا أرتب كوبا. أنا أرتب كوبا. Yang ketiga, ماذا تطبخ يا أحمد؟ ماذا تطبخ يا أحمد؟ أنا أطبخ دجاجة. أنا أطبخ دجاجة. Yang keempat, ماذا تطبخين يا فاطمة؟ ماذا تطبخين يا فاطمة؟ أنا أطبخ الأرز. أنا أطبخ الأرز. Dan yang terakhir sekali, يا أحمد أين تضع فواكه؟ يا أحمد أين تضع الفواكه؟ أضع الفواكه في ثلاجتي. أضع الفواكه في ثلاجتي. Jadi, bagi murid-murid yang tak boleh membaca, sila ulang balik video ini dan tengok sebutan Ustaz dan kamu ikut secara perlahan-lahan dengan sebutan yang betul. Jika kamu perhatikan, dalam kedua-dua petikan dalam muka surat ini, ada dua individu, iaitu lelaki dan perempuan. Betul. Jadi, untuk petikan ini, kamu perasan tak dekat bawah ni, dia ada tunjukkan individu, budak lelaki dan budak perempuan. Jika kita sedang bercakap dengan orang yang berada di depan mata kita, kita gunakan perkataan apa yang sesuai? Anta untuk lelaki dan anti untuk perempuan. Baik, tolong ingat semula. Anta untuk lelaki dan anti untuk perempuan. Berdua benda ini kamu kena ingat dalam kepala kamu supaya kamu mudah untuk mengenal pasti perkataan itu ataupun ayat itu adalah untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Baiklah, tadi Ustaz dah maklumkan kepada kamu anta untuk lelaki atau perempuan?
Betul, untuk lelaki dan anti untuk perempuan. Jadi, dalam bahasa Arab, penggunaan perkataan yang melibatkan anta mestilah ditambah huruf ta di awal perkataan. Dan penggunaan untuk anti pun sama, ada ta di hadapan tetapi mestilah ditambah dengan huruf ya dengan nun di belakang. Jadi kamu nampak tak beza penggunaan di antara anta dan anti? Anta hanya ada ta di hadapan, anti ada ta di hadapan dan ada ya dan nun di belakang. Cuba kamu perhatikan buku teks kamu, ayat perbezaan ayat di antara perbualan lelaki dengan perempuan. Betul atau tidak? Lelaki hanya ada ta, perempuan hanya ada ta dan ditambah ya dengan nun. Mari kita lihat bersama-sama. Okey, di sini Ustaz telah pecahkan antara lelaki dan perempuan. Di sini Ustaz tunjukkan dulu untuk lelaki iaitu anta. Okey, apa perbualan mereka yang pertama? Maza taf'alu ya Ahmad. Apa yang Ustaz masukkan kena tambah ta? Perkataan yang kedua. Yang kamu sedang lihat sekarang. Maza taf'alu. Maza taf'alu. Ini yang berwarna kuning. Taf'alu ini adalah arahan untuk awak lelaki. Maksudnya, maza. Apakah taf'alu? Awak lakukan. Maza taf'alu? Apa yang awak lakukan? Murid ini jawab apa? Ana unazzifu. Ana unazzifu. Saya sedang membersihkan finjanun. Finjana. Kita dah belajar apa maksud finjana. Cawan. Okey, baik. Jadi, tolong beri perhatian kepada huruf ta. Ta ini merujuk kepada anta. Ataupun dalam bahasa Melayunya, untuk lelaki. Okey, pergi gambar yang kedua. Walaupun yang bercakap ini perempuan, tapi dia bercakap dengan anta atau anti? Ya, masih lagi anta. Maza tatbuhu ya Ahmad. Kalau kamu lihat, masih lagi huruf ta di hadapan. Apakah yang awak masak? Maza tatbuhu. Apakah yang awak masak? Wahai Ahmad. Ahmad menjawab, ana. Apa maksud ana? Saya. Betul. Ana atbuhu. Saya sedang memasak dajaja. Saya sedang memasak ayam. Okey, baik. Dan yang ketiga, perempuan juga tapi masih bercakap dengan anta. Masih bercakap dengan lelaki. Jadi, kena menggunakan ta. Ya Ahmad. Aina tada'u. Tada'u. Fawakiha. Aina tada'u. Masih menggunakan huruf ta di hadapan. Kenapa? Sebab anta. Wahai Ahmad, di manakah awak letakkan buah-buahan? Di manakah awak letakkan buah-buahan? Ahmad menjawab, ana ada'u ataupun ada'u. Saya meletakkan buah-buahan fi salajati. Apa dia salajati? Kita dah belajar dahulu apa dia salajati. Betul, peti ais. Kalau kamu perasan, ketiga-tiga contoh ayat mudah yang diberikan ini hanya dia tambah huruf ta sahaja di hadapan. Jadi, kenapa tambah ta? Kerana ini penggunaan untuk lelaki ataupun anta. Ustaz harap kamu faham. Jika tidak, cuba ulang balik video ulangan untuk slide ini supaya kamu lebih faham. Baiklah, kita akan pergi ke slide seterusnya untuk perempuan ataupun anti. Baiklah, sekarang kita akan lihat untuk
perempuan ataupun anti. Kalau tadi lelaki hanya letak ta sahaja di depan. Tetapi sekarang bila penggunaan untuk perempuan, mesti kita letakkan ta dan juga kita tambahkan apa? Ya dengan nun di belakang. Okey, contohnya, marilah kita tengok sama-sama. Maza taf'alina ya Mina. Okey, kalau kamu perasan, maza, apakah taf'alina yang awak buat? Apakah yang awak buat ataupun apakah yang awak lakukan? Sama makna, tetapi ada tambahan ya dengan nun di belakang. Kenapa kena tambah? Sebab sekarang tengah bercakap dengan seorang perempuan ataupun anti. Jadi kamu dah ada je lah. Ustaz dah highlight kan warna kuning ini. Sebab apa? Menunjukkan untuk perempuan. Kamu perasan tak tadi untuk lelaki tiada di hujung. Jadi itu perbezaannya. Yang kedua, maza tatbukhina ya Fatimah. Maza tatbukhina ya Fatimah. Apa yang awak masak? Wahai Fatimah. Okey, jadi pun sama. Ada ta di hadapan dan ada ya dengan nun di belakang. Itu adalah untuk perempuan. Maksudnya sama. Apa yang awak lakukan? Saya sedang menyusun. Ana urattibu al-kuba. Saya sedang menyusun kuba. Apa maksud kuba? Gelas. Ingat balik pelajaran kita pada minggu lepas. Kita dah belajar tentang alatan-alatan di dapur. Dan yang kedua, apakah yang awak sedang masak? Wahai Fatimah, ana atbuhu. Saya sedang memasak nasi. Okey, baik. Baiklah, kita telah selesai belajar kemahiran membaca. Ustaz harap kamu dapat membaca dengan sebutan yang betul dan teratur. Bagi murid-murid yang tidak boleh membaca, sila ikut bacaan Ustaz dalam video yang Ustaz tunjukkan tadi dan ulang supaya kamu dapat mahirkan diri kamu untuk membaca bahasa Arab. Akhir sekali, sila siapkan tugasan dan juga lengkapkan kehadiran dalam Google Form yang Ustaz berikan. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.